Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk sahabat-sahabat yang Piko sayangi. Okey, Piko dah tahu dah kenapa pagi tadi Piko diilhamkan untuk bercerita pasal makan tadi. Okey, jom Piko akan bagi tahu sesuatu yang agak penting. Sekejap, Piko share. Izinkan Piko untuk share dulu. Bismillah. Tajuk kita adalah sekarang bukan masanya menyelamatkan karier. Kita kena serius sekarang. Sekejap. Okay, tanpa kita sedar sebenarnya kita ni sebenarnya di dalam peperangan yang sangat halus, tapi kita tak sedar. Okay, sekejap. Baru Piko perasan, baru Piko dapat kenapa Piko diilhamkan untuk cerita pasal makan tu tadi. Okay, izinkan Piko untuk share dulu. 1, 2, 3 grup. Okay. Tidak ada satu daun pun yang akan jatuh tanpa izin Tuhan. Tidak ada satu idea pun akan muncul kalau Tuhan tidak mengkehendaki. Basah. Aku tadi ambil duduk. Lakukanlah wahai Musa. Janganlah kamu takut. Jom 3 grup okey ke? Okey, bismillah. 3 cukup lah. Okey, sahabat-sahabat, Assalamualaikum. Semangat pagi. Okey, baru Piko faham kenapa pagi tadi Piko diilhamkan untuk cerita pasal makan. Okey, tidak ada satu situasi pun yang berlaku tanpa keizinan dari Tuhan kan, dari Allah. Okey, pengajaran dia sebenarnya adalah macam ni tau. Pagi tadi Piko ada kisahkan pasal kehidupan Piko lepas Piko kahwin, dia ada isu bab makan. Dan Piko ni rajin mendengar ceramah-ceramah tentang eskatologi, keilmuan tentang eskatologi, keilmuan tentang hari kiamat, hari kiamat. Dan Piko orang-orang yang Piko follow adalah Syekh Imran Hussein, Ustaz Badli-Shah dan Ustaz Zulkifli Abdullah LCMA. Dan semakin Piko dengar, semakin dia menyesap dalam diri Piko, semakin dia meresap. Dan dari situ Piko banyak kali suarakan untuk kita kena ada persiapan. Sebab kalau orang Islam yang sebenar-benar Islam, dia akan yakin dan percaya dengan apa yang Islam ajar, apa yang Islam cakap, apa yang Al-Quran cakap. Semua cerita yang pasal hari kiamat tu adalah benar sebab ada dalam Al-Quran dan ada hadis-hadisnya. So, apa yang perlu kita buat adalah persediaan. Lepas tu, Piko pernah dengar ada hadis kata, nanti umatku di akhir zaman, Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti umatku di akhir zaman makanannya adalah zikir. Dan Piko pernah juga dengar tentang bagaimana dahsyatnya ke zaman kita ni, zaman akhir zaman ni, yang mana nanti kita akan akan berlaku satu kemarau ke apa tak tahu, tapi dia nanti akan muncul Dajjal, yang mana Dajjal tu dia
dia memesongkan kita punya kefahaman, kita punya pandangan mata, kita punya dari pandangan mata tu kan, kalau buat kata arwah almarhum Kiai Haji Zainuddin, dia kata Dajjal tu sifat dia apa? Sifat dia tu memutarkan fakta yang benar menjadi salah. Itu memang kelebihan dia. Memutarkan fakta yang benar menjadi salah. Dan dan nanti akhir zaman Dajjal akan muncul dan dia akan memberikan air dan api. Yang mana sebenarnya kalau air tu adalah neraka dan api tu sebenarnya adalah syurga bagi orang beriman. Dan Piko sangat melatih diri Piko untuk sentiasa kuat. Supaya jangan memandang kemewahan, jangan memandang keindahan dunia. Sebab itu semua adalah kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang dikaburi kan. Yang palsu. Memang Robert T. Kiyosaki pun kata nanti zaman kita ni adalah manusia tak dapat nak membezakan benda yang benar dan benda yang palsu. Memang benda tu memang kita dah rasai sekarang kan. Dan untuk menyedari hal ini, Nabi ajarkan kita supaya sentiasa baca surah Al-Kahfi sekurang-kurangnya 10 ayat pertama di hari Jumaat, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya setiap malam, sebaik-baiknya dihafalkan, sebaik-baiknya baca penuh. Dan apa yang Biko perasan, pengajaran yang Piko dapat daripada dugaan Piko bila Piko dah kahwin, Piko ada isu pasal makan adalah apabila Piko ada dengar satu pernyataan dia cakap nanti penyakit umat akhir zaman adalah ada 3. 1, was-was. 2, kuat makan. 3, banyak cakap. Ini adalah penyakit akhir zaman kan. Banyak makan ni sebenarnya tak bagus. Sangat tak bagus. Sebab dia merosakkan kita punya tubuh. Dan dia melemahkan kita punya spiritual sebenarnya. Orang yang banyak makan ni sebenarnya dia melemahkan spiritual. Ni apa yang Piko faham. Dan Alhamdulillah, memang sejak dari hari itu, sejak daripada Piko dapat cabaran yang tak payah fikir pasal makan, dan Piko pernah menangis lepas Piko dengar perkongsian daripada Dr. Zaidul Akbar, yang mana doktor ni dia dah berkecimpung dalam dunia doktor selama 6 tahun, tapi dia tukar menjadi keilmuan perubatan herba. Sebab bagi dia, kepercayaan dia, sebab kita ni manusia ni daripada alam. Dan Allah tu maha adil, maha bijaksana, maha baik. Dia dah sediakan ubat-ubatan tu daripada alam juga kan, daripada alam. Dan ayolah, dia bagi contoh, ibaratnya macam kita ada kereta Ferrari. Kita takkan nak ambil maintenance yang daripada kereta yang lain. Mestilah kena ambil maintenance jadi kereta Ferrari juga. Dia tak boleh brand lain untuk support kerosakan kereta Ferrari tu. Kalau boleh pun dia hanya sementara dan dia akan mengakibatkan kerosakan-kerosakan yang lain. Macam tu lah juga dengan makanan kita sebenarnya. Sebab tu sekarang ni kan dah banyak makanan proses apa semua. Terima kasih pada yang tekan like. Sebab sekarang ni kan dah banyak makan proses apa semua. Jadi sebenarnya zaman sekarang ni adalah perjuangan untuk kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Kembali kepada kita punya keaslian tu kan. Yang mana kita ni daripada tanah, dan sepatutnya makanan kita pun semua tumbuh dari tanah, bukan yang diproses. Dan Biko pernah dengar juga kan, kita semakin kita belajar, dia macam ada satu kesinambungan tau, ilmu tu dia akan macam bercantum. Biko pernah dengar juga syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, dan syurga Firdaus ni antara syarat nak masuk syurga Firdaus adalah
Dia adalah seorang yang tak pernah langsung menggunakan teknologi moden. Betapa dia original daripada semula jadi. Itu syarat untuk masuk syurga Firdaus. Salah satu syarat yang aku pernah dengar. Ada banyaklah syarat dia kan. Syarat dia ada banyak. Tapi yang paling aku ingat adalah yang tu. Dia mestilah original, tak ada product of human yang dikilangkan ke apa ke kan. Semua daripada alam. Tapi of course daripada penceramahan tu pun dia kata benda-benda macam ni kan semua dari Allah. Kita boleh memohon dan berdoa. Itulah senjata orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman. Senjata kita adalah doa. Seburuk-buruk macam mana pun kita, kalau kita berdoa, kalau Allah tu kasihan kat kita, Allah akan makbulkan. Yang penting tugas kita adalah berdoa. Dan sekarang ni, situasi COVID sekarang ni, apa yang aku perasan adalah sekarang ni sebenarnya kita tengah berperang, tapi kita tak nampak. Tapi kita dapat rasakan betapa sakitnya, betapa seseksanya kita terkurung. Tapi apabila kita, Piko perasan, Alhamdulillah sebab Piko dijaga. Alhamdulillah sebab Piko sentiasa ada circle yang sangat positif, yang sangat membantu, yang sangat memegang dengan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, itu tim ESQ. Dan Piko perasan kan, kalau satu hari kalau Piko memang lalai macam mana kan Nabi kata makanan orang akhir zaman adalah zikir. Dan apa yang Piko buat adalah setiap hari Piko tambah. Dan apabila Piko tak buat atau Piko kurangkan, memang kita akan rasa tension, kita akan rasa stres, kita akan rasa dunia kita ni sangat berserabut. Tapi bila kita ingat kena jaga amalan tu, kena jaga. Sebab Allah tak perlukan kita yang perlukan Allah. So kena ingat, kita kena jaga benda tu. Dan bila kita jaga, Alhamdulillah, Piko rasa emosi Piko stabil. Alhamdulillah. Dan even walau datang bulan pun. Macam even Piko live ni kan. Macam pagi tadi, lepas Piko live, Piko rasa tak sedap hati, Piko terus istighfar. Okay, dapat idea balik. Okay, baru faham kenapa datang idea yang sepatutnya Piko nak cerita tu tentang kenapa sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita ni sebenarnya adalah dari Allah, yang Allah suruh macam mana adalah tanda. Macam mana aku nak cakap, sebab dia ni adalah sebenarnya tentang berkait dengan keimanan, kepercayaan. Kita percaya ke tak dengan apa yang Nabi kata nanti akan datang hari kiamat? Kita percaya ke tak dengan Nabi kata akan datang Dajjal? Kita percaya ke tak yang Nabi kata yang nanti umat akhir zaman nanti ada satu masa daripada 100 orang, satu je yang selamat. Dan Piko dapat rasakan itu adalah zaman sekarang. Sebab Piko tengok daripada ramai, tak semua orang boleh maintain untuk positive energy, termasuk Piko. Sebab dia punya tekanan tu kita tak nampak, tapi kita dapat rasakan tekanan dia tu sangat cepat mengubah emosi kita. Even sekarang kan, bila Piko dah sedar benda ni, waktu kosong je, walaupun Piko sebenarnya datang bulan, waktu kosong je pun Piko keep on istighfar, selawat. Itu sekurang-kurangnya lah. Kalau untuk rezeki, untuk makanan adalah dengan surah Al-Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah kan, sekurang-kurangnya sekali satu hari. Dan memang sebenarnya sejak yang Piko ada isu tentang makan daripada pasangan Piko, memang itu je yang Piko amalkan. Dan setiap hari Piko pertahankan itu amalan Piko. Mesti Piko buat solat sunat duha, solat sunat taubat, solat lepas tu surah Waqi'ah, surah Yasin dan surah Kahfi yang 10 tu. Memang Piko pertahankan yang tu kan.
apa pun ujian yang melanda, apa pun macam contoh anak menangis ke apa, Piko akan tetap habiskan juga. Habiskan, aku mesti habiskan. Sebab kalau kita tak buat, kalau kita tinggalkan, memang kita akan rasa beza dia tu. Kita akan rasa sangat beza. Kan? Sangat rasa beza. Dan Piko perasan setiap hari apabila Piko mengamalkan baca surah Al-Waqiah, Piko tak risau pasal makan. Piko memang tak risau langsung. Tak risau langsung pasal makan. Risau lah juga. Kadang-kadang ada juga masa-masa yang macam tak ada makanan. Tapi kan, bila kita dah baca surah Waqiah tu setiap hari, kita yakin insya-Allah akan datang rezeki. InsyaAllah akan datang rezeki. Dan Piko dapat rasakan itulah yang sebenarnya yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Yang Nabi Muhammad SAW terangkan supaya kita macam tu. Supaya kita sentiasa ingat Allah. Sentiasa gunakan zikir-zikir Allah tu jadi makanan harian kita. Dan Piko perasan bila Piko sibuk berzikir, baca Quran, bila Piko sibuk buat benda macam ni, kita tak sempat nak fikir. Kita tak sempat nak fikir COVID. Kita tak sempat nak fikir orang meninggal ke tak meninggal. Kita tak sempat. Bukanlah kita tak nak tahu pasal orang, tapi ketenangan hati tu sangat penting. Sekarang ni dia macam sebenarnya berperang. Cuba korang bayangkan korang tengah berperang. Adakah kita sempat nak tengok muka orang lain? Adakah sempat kita nak tengok orang lain? Sebab sekarang kita tengah berperang ni. Kalau kita tengah berperang, kita hanya fikir pasal diri kita kan. Dan kita hanya cari tempat-tempat perlindungan yang boleh menjaga diri kita. Kan? Sekarang ni sebenarnya kita tengah berperang ni kan. Dan sebab Piko macam Alhamdulillah dapat momen ni. Yang waktu Piko try untuk melarikan diri, dan waktu tu apa yang Piko buat hanyalah Piko zikir minta tolongan Allah, dan Piko cuba pergi. And then tak dapat hari tu Piko zikir minta dengan Allah, dan Alhamdulillah hati sangat tenang. Dan Piko dapat rasakan dia punya tekanan tu macam mana kan. Tekanan memikirkan jadi ke tak jadi, dapat ke tak dapat. Dia macam ada satu tekanan yang membuatkan kita hanya bergantung pada Allah. Sekarang ni pun sebenarnya adalah tekanan yang Allah nak suruh kita bergantung hanya pada Dia. Tekanan ni ibarat macam peperangan sebenarnya. Kalau korang perasan, sebenarnya macam ibarat peperangan. Tengok ada ramai orang meninggal kan. Sekejap-sekejap orang ni meninggal. Sekejap-sekejap orang ni meninggal. Sekejap-sekejap orang ni meninggal. Sebenarnya ni adalah satu peperangan yang kita tak nampak. Tapi kita dapat rasakan. Dan Alhamdulillah bila Piko buat kan, bila Piko perasan, Piko malas nak fikir pasal rumah Piko kan, pasal keluarga Piko. Sebab Piko rasa ni adalah dia tentang diri Piko. Kalau Piko tak jaga, Piko sendiri yang akan tension. Kalau Piko tak jaga, Piko yang akan emosi. Dan bila Piko sendiri jaga, Piko lantakkan suara Tuan Saibul, Piko lantakkan anak-anak. Alhamdulillah, memang Piko rasa tenang. Dan Alhamdulillah, macam tu. Dan Piko nampak Tuan Saibul pula yang huru-hara. Anak-anak tak kacau Piko, serius. Anak-anak tak kacau Piko langsung. Dan semua kacau Tuan Saibul. Dan Piko perasan ini sebenarnya adalah peperangan lawan keimanan diri atau keyakinan diri. Peperangan melawan keyakinan diri. Adakah kita yakin dengan Allah? Adakah kita percaya dengan Allah? Adakah kita yakin dengan apa yang Nabi cakap, yang umat akhir zaman nanti adalah orang yang beriman, nanti adalah makanan harian dia adalah zikir. Makanan harian dia adalah zikir. Okey, lepas tu macam tu. Dan memang sekarang Piko sangat takut kalau waktu-waktu Piko kosong. Seriously, Piko rasa kan bila kosong je masuk fikiran yang ni. Bila kosong macam kita tak buat apa-apa, duduk saja, masuk. Piko sentiasa kena cari Allah, kena sentiasa zikir, kena sentiasa istighfar, kena sentiasa selawat. Itulah makanan. Dan Alhamdulillah itulah yang membuatkan Piko boleh sustain energi Piko. Dan Piko dapat
gambar, baru Piko faham yang kenapa waktu tu Syekh Imran Husin pernah cakap, nanti akhir zaman dalam 100 orang hanya seorang dia yang terselamat. Sebab ini adalah sebenarnya peperangan yang kita tak nampak. Ini adalah peperangan dan Piko tak tahulah kan, tapi macam itulah. So pengajaran dia adalah sekarang bukannya masa untuk fikirkan pasal career, termasuk diri Piko juga. Sekarang bukannya masa untuk fikirkan pasal career, sekarang bukannya masa untuk fikirkan pasal makan. Makan memang Piko tak fikir dari dulu dah, alhamdulillah, sebab ni kan, sebab Allah nak tunjukkan kat Piko betapa kalau kita yakin dengan Allah, rezeki tu sampai. Dan sekarang kan ramai yang apa tu, sebab memang setiap kali Piko fikirkan career, Piko serabut. Sekali Piko fikirkan career, Piko serabut. Tapi alhamdulillah Piko dapat aha moment yang mana sekarang ni sebenarnya kita tengah berperang. Dan bila kita berperang, kita memang tak sempat nak tengok orang lain. Orang yang tak nak ikut, yang kita kan macam, kalau contoh kalau kita berperang, kan kita berperang dan kita cakap, sini, kat sini selamat. Dan dia kata, tak nak, saya nak duduk kat sini. Saya rasa sini selamat. Lepas tu kalau macam datang musuh ke apa, kita terpaksa biarkan dia kan. Kita tak dapat nak, kadang-kadang kita boleh tarik, tapi bila peperangan, kita boleh tarik. Tapi kadang-kadang kita terpaksa lepaskan juga. Faham ke situasi ni? Kan, bila korang pernah tengok ke cerita perang kan? Piko tak pernah berperang, tapi Piko pernah tengok cerita-cerita berperang dan Piko dapat bayangkan dan rasakan dan dengarkan. Sekarang ni ibaratnya macam tu. Macam Piko cakap, kita kena keep on cari ilmu, kita keep on sibukkan diri kita dengan belajar. Kalau tak nak belajar dengan ESU pun tak apa, belajarlah kat mana-mana kan. Janji keep on sibukkan diri dengan belajar. Bila kita sibukkan diri, kita tak akan sempat nak fikir lamanya PKP dah setahun setengah, lamanya tak boleh keluar rumah, lamanya itu, lamanya ini. Kita tak sempat nak fikir. Sebab bila kita sibukkan diri, kita memang tak akan sempat nak fikir. Macam tu. Kan? Bila kita kata sibukkan diri dengan belajar, sibukkan diri cari ilmu, sibukkan diri dengan zikir, sibukkan diri dengan solat-solat sunat. Dan dia kata, tak apa. Saya rasa saya okey di sini. Saya rasa saya okey. Dan tapi kita tengok dia tak okey pun kan. Kita tengok dia tak okey pun. Tapi alhamdulillah, macam tu lah. Kalau kan, macam tu lah kan. Macam mana nak cakap kan? Macam tu lah. Aduh. Faham ke apa yang cuba Piko terangkan? Sekarang ni sebenarnya kita tengah berperang, tapi peperangan tu kita tak nampak, tapi kita dapat rasakan dekat hati dan perasaan kita, emosi kita. Kan. Piko ni kan, kalau tak ada kelas kan, Piko dah macam apa kan? Kena cari kelas. Sebab kita tak boleh biarkan minda kita ni kosong. Bila minda kita kosong, dia akan datang pelbagai serangan yang kita tak nampak. Serangan yang membuatkan kita suruh berfikir benda-benda yang mengarut, yang semua yang buruk lah. Semua yang membuatkan kita jadi emosi kita tak stabil kan. Lagi satu, untuk menjaga emosi juga, selain dari zikir, solat dan majlis ilmu, mandi garam campur kopi. InsyaAllah anda akan rasa tenang, anda akan rasa bahagia, anda akan rasa happy, anda akan rasa diri anda tenang. Rasa macam terkawal. Keadaan tu rasa terkawal. Rasa terkawal. Dan Piko perasan, bila Piko tak zikir, bila Piko tak menyibukkan diri Piko dengan aktiviti, Piko rasa nak mencari sesuatu. Kita macam nak mencari sesuatu. Itulah kita asyik tengok FB, kita tengok IG, kita tengok ni. Tapi kita macam tak jumpa. Tapi kita rasa macam nak cari sesuatu. Macam tu. Sebenarnya apa yang kita cari adalah, sebenarnya kita nak cari ketenangan jiwa kita sebenarnya. Kita nak cari ketenangan jiwa kita. Dan bila Piko perasan, bila Piko dalam majlis ilmu, Piko tak rasa nak mencari.
Biku rasa relax je. Rasa macam menonton filem macam tu. Macam relax je kan. Tapi bila kita bukan dalam majlis ilmu, kita duduk mencari, kita rasa macam, bukan yang ni, tak best. Bukan yang ni, tak best. Bukan yang ni, bukan. Dan kita tak dapat sebenarnya, kita tak dapat ketenangan tu. Macam tu. Kan, korang perasan ke? Sama ke perasaan yang korang alami dengan Biko alami? Sama ke kita? Ke Biko je yang rasa macam ni? Ke Biko je yang rasa macam ni kan? Cuba share kan, adakah sama kita ni? Adakah kita sama? Sekejap, Biko lupa nak share dekat personal Biko. So, itulah. Biko rasa terpanggil untuk buat live ni. Sebab Biko rasa macam selfish pula kan kalau Biko tak bagi tahu. Hidayah rupanya yang like. Terima kasih Hidayah. Okay. Apa tadi? Sibukkan diri anda dengan sesuatu yang bermanfaat, yang anda rasa happy. Sekarang bukan lagi masa untuk berfikir pasal career. Sebab sekarang kita sebenarnya tengah berperang, tapi kita tak nampak. Sebab tu kita sebenarnya dalam darurat. Sebab tu kita kena terkurung. Kan? Kalau darurat tu tak boleh keluar rumah. Kalau keluar kena tembak. Tapi yang ni kita tak nampak. Dia sebenarnya bukan dekat luar je. Kita dalam rumah pun sebenarnya tengah berperang sebenarnya. Cuma kita yang tak nampak dan tak perasan. Dan bila kita berperang, adakah kita sibuk nak cari kerja lagi? Tidak kan? Adakah kita tengah berperang, adakah kita sibuk nak cari, nak fikirkan tentang kerjaya? Tidak kan? Pastinya tidak, insyaAllah. Sebab tu kerja bukan lagi benda utama kan. Sebab ni macam mana kalau siapa yang dapat kerja, kerjalah kan. Sebab itu adalah Allah nak bagi punca pendapatan supaya kita stay. Yelah, setiap orang kan Allah ada macam mana? Allah tu tahu potensi setiap orang. Tapi untuk siapa yang tak ada kerja, Allah tu tahu kekuatan, kuduratan setiap orang. Tapi untuk siapa yang tak ada kerja, tenang saja, cari majlis ilmu, dekatkan diri dengan Allah, tenangkan hati, lapangkan fikiran. Tenangkan hati. Sekarang adalah peperangan tentang keimanan. Seriously, bila Biko ni kan, Biko sangat perasan. Biko jauh sikit je, otak Biko ni macam, dia dah jadi mula. Dia macam, ni yang tak okey, ni tak bagus. Bila Biko sibukkan diri je, okey. Biko macam relax, yang tenang, fikiran kita tenang. Ingat ke, kalau siapa pernah ingat, ada Nabi kata, nanti akhir zaman, manusia tu sangat senang teralihkan. Kadang siang dia beriman, malam dia kafir. Malam dia beriman, siang dia kafir. Nak mengatakan iman kita ni sangat mudah untuk diganggu akhir zaman. Iman. Sekarang adalah masa menyelamatkan iman. Bukan lagi masa untuk menyelamatkan lain-lain. Kan? Selamatkan diri sendiri dulu. InsyaAllah kita mudah untuk menyelamatkan orang sekeliling kita. Dan joinlah orang-orang yang anda nampak dia tenang yang hakiki. Yang tenang yang hakiki. Yang anda rasa betul-betul tenang, damai. Yang kalau anda tengok dia macam happy-happy, tapi bila duduk dalam dia, tiba-tiba semua jadi serabut. Itu maknanya bukanlah tu. Itu tandanya fake. Itu palsu. Itu kebahagiaan palsu. Rasakan ketenangan, kedamaian hati anda. Apabila anda join dengan satu-satu grup, apabila masuk betul-betul anda rasa ketenangan tu, anda boleh mengukirkan kesenyuman dengan setulus ikhlas, InsyaAllah itu adalah grup yang betul. Tapi kalau anda masuk je dan anda tak dapat nak rasakannya, mungkin itu adalah fake. Atau
sebenarnya semua tergantung atas diri sendiri kan. Sebenarnya semua tergantung atas diri sendiri, apa yang kita nak, apa yang kita rasa tenang, apa yang kita rasa bahagia. Sebab nanti dekat padang mahsyar pun kita akan dinilai atas diri kita juga. Nanti Allah akan tanya, kenapa kau join grup ni kan. Kalau kita sendiri yang kena jawab, bukan orang lain jawab kan. Bukan Piko yang kena jawab kan. Sebab Piko kata grup ni bagus. Okay. Tapi anda tak rasa bahagia. Nak buat macam mana kan? Bahagia di tangan sendiri. Bahagia tu pilihan di tangan sendiri. Dan nanti di akhir zaman, nanti di padang mahsyar pun kita akan dipertanggungjawabkan sendiri dengan pilihan kita sendiri. So pilih dah dengan yakin, tanpa rasa sesalan. Nanti anda boleh jawab dengan yakin di hadapan Yang Maha Pencipta. Itulah dia. Kan? Yakinlah untuk jawab di hadapan Pencipta. Cantik pula hari ni rasa. Okay. Tu saja. Macam tu. Tak ada orang puji, tak apa. Itu puji diri sendiri. Sebab ciptaan ni pun Allah yang ciptakan kan. Di mana kita tengah memuji Allah. Kita memuji Allah yang menciptakan kita dengan cantik, dengan indah kan. Semuanya berbalik pada Allah kan. Badan ni pun bukan milik kita sebenarnya. Bukan milik kita. Badan ni pun bukan milik kita, bukan hak kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Mata kita, hidung kita, pipi kita, bibir kita, telinga kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Nanti di padang mahsyar, mulut kita akan terkunci. Yang hanya boleh berbicara adalah organ-organ di badan kita. Ada dalam surah Yasin kan. Nanti di akhir zaman, nanti apa dah maksud dia? Mana buku Piko? Kat situ. Nanti aku bacakan lah. Sekejap, aku bacakan. Ada kan maksud dia kat sini? Tak apa, Piko tolong carikan. Bismillah. Di surah Yasin, nanti di padang mahsyar, mulut kita tidak dapat berbicara. Yang hanya berbicara hanyalah organ-organ kita. Yasin muka surat berapa? 415 kan? Aku biasa buka yang biasa baca yang dekat ni. Okay, jumpa dah. Aku biasa baca yang buku yang ni sebab dia tu kan himpunan zikir. Ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang akan berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka yang akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat 65. Boleh cari. Kan. Nanti kat padang mahsyar, mulut kita tak boleh bercakap. Walaupun sekarang dia boleh cakap, nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Apakah yang anda cakap? Apakah yang anda cakap waktu anda bercakap? FB Piko ni pun bukan milik Piko. Apakah yang Piko cakap dekat FB Piko? Piko dah dapat teguran. FB ni pun bukan Piko punya. Apa yang Piko cakap tentang dekat FB Piko? Adakah Piko ingatkan orang lain tentang apa yang Piko tahu? Tentang apa yang Allah dah ajarkan? Adakah Piko dah bagi tahu? Adakah Piko ada sampaikan? Adakah tu kan? Okay. Sekarang bukan masa untuk bersuka-suka. Sekarang memang of course kita kena tenang, gembira, damai. Tapi bukan masa untuk orang kata terlalu enjoy, terlalu rasa nak fun kan. Sebab sekarang adalah sangat genting. Sebenarnya sekarang adalah waktu kita tengah berperang ni. Sekarang kita tengah berperang dengan kekuatan iman kita sebenarnya.
Adakah mata kita ni dalam COVID ni, adakah mata kita nak tengok benda-benda yang tak mengingat Allah, atau mata kita ni memandang ayat-ayat Allah, atau memandang peringatan-peringatan Allah? Kiamat itu pasti, mahsyar itu pasti. Adakah anda yakin? Adakah anda percaya? Adakah anda yakin dan percaya? Kalau anda yakin dan percaya, insya-Allah tahniah kerana masih ada iman. Kerana salah satu rukun iman adalah percaya pada hari akhirat, pada hari kiamat. Piko pernah belajar ni waktu Piko umur 10 tahun. Umur Piko 10 tahun, kita darjah 4. Sekolah rendah, SMA kan kalau Indonesia. Sekolah rendah, yang mana perkara gaib tu ada 9. Iaitu perjalanan perkara gaib. Benda kita tak nampak tapi kita wajib untuk percaya. Iman tu maksudnya percaya. Kita wajib untuk percaya. Yang pertama adalah hari kiamat, alam barzah, padang mahsyar, titian sirat, mizan timbangan, syurga, neraka, dosa, pahala. 9 benda ni kita tak nampak tapi kita wajib percaya. Untuk orang yang beragama Islam, wajib percaya, wajib percaya perkara gaib. Itulah tanda kita beriman. Itu baru tanda. Ada banyak lagi tanda lain. Ada salah satu tanda. Kan, wajib. Dan Piko pernah dengar ada arwah pengetua Piko, setiap kali perhimpunan dia selalu cakap ni, seorang Muslim yang sebenar, ni adalah hadis. Piko hanya ingat maksud dia je, Piko tak ingat dia punya yang tu. Seorang Muslim yang sebenar adalah dia mengasihi Muslim yang lain sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Dulu Piko bosan dengar sebab setiap hari dia cakap benda yang sama. Sekarang baru Piko faham apa maksud dia. Seorang Muslim yang sebenar, orang Islam yang sebenar, dia akan menyayangi saudara-saudaranya sebagaimana dia menyayangi diri dia. Apabila dia ingin rasa tenang dan damai, dia juga mahukan saudara-saudaranya yang lain untuk merasakan ketenangan dan kedamaian. Apabila dia bahagia, dia inginkan sahabat-sahabat dia yang lain, teman-teman dia yang lain, saudara-saudara dia yang lain, semua bahagia. Apabila dia ada rezeki, dia nak kawan-kawan dia yang lain, saudara dia yang lain, sahabat-sahabat dia yang lain, semua ada rezeki. Apabila dia berkahwin, dia nak kawan-kawan dia yang lain, sahabat-sahabat dia yang lain, semua merasakan kenikmatan berkahwin. Apabila seorang Muslim yang sebenar adalah dia yang sebenar-benarnya, yang betul-betul diri Muslim adalah dia akan sayang saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya sebagaimana dia sayang diri dia. Ini apa yang Piko buat, apa yang Piko amalkan. So Piko nak yang lain pun merasai kebahagiaan, ketenangan, keceriaan sama macam Piko. Kan. So Piko sharekan. Tak kisahlah. Sebenarnya setiap kali kita share, sebenarnya kita akan diuji dan ujian tu dia akan sebenarnya dia akan di-upgrade lah, sebenarnya upgrade level. Tapi macam mana? Macam ibarat kita ada duit lah. Kita ada duit. Kalau kita kongsi dengan kawan kita, sebenarnya kita akan rasa kekurangan duit tu. Tapi bila kita ni sebagai seorang Islam, kita akan rasa tak apalah, duit aku berkurang sikit, janji kawan aku bahagia. Macam tu. Kan? Kita dapat kebahagiaan tu. Sama juga dengan ilmu ni sebenarnya. Walaupun kita share kat orang, sebenarnya dia akan ada sedikit pengagreban ilmu tu yang akan diuji pada kita. Yang adalah kalau siapa yang dah biasa dengan beramal, dia akan dapat rasakan betapa kalau dia cerita dekat orang, dia akan dapat ujian untuk menguji dia punya keistiqomahan, kekonsistensan, konsisten gitu. Semua orang. Sebab tu ramai orang dia tak nak share sebab
Dia takut ilmu. Dia semua ada satu ketakutan tu lah sebenarnya. Tapi kalau orang Islam yang sebenar, sepatutnya, termasuk Biko, untuk nasihat diri Biko, orang Islam yang sebenar, dia nak orang lain bahagia macam diri dia bahagia. Dia nak orang lain gembira macam diri dia gembira. Dia nak orang lain tenang, damai macam diri dia damai. Tapi dengan syarat kena follow lah. Kalau tak follow, tak dapat lah kan. Tak dapat lah kenikmatan yang sama. Macam tu lah. Okay. Semoga semuanya tenang, bahagia, sihat, ceria. Hendaknya. Nanti habis Biko Live ni, terus cari ni. Sekarang ni zaman kita berperang tau. Korang kan bayang kita ni sebenarnya tengah berperang. Tengok banyak kematian berlaku. Sebab sebenarnya sekarang kita tengah berperang. Daripada 100 orang, hanya seorang yang terselamat. Jadilah orang yang terselamat tu. Macam mana cara nak selamat? Dengan dekatkan diri pada Allah. Cari Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biko pernah masuk satu grup ni, dia takut nak sebut nama Allah. Dan Biko jadi tertanya-tanya, kenapa dia takut nak sebut nama Allah ya? Rupanya sebab dia nak menjaga sensitiviti kaum. Macam itulah. Tapi bila Biko fikir, dunia ni kan Allah punya. So, tuan rumah dia Allah. Tuan rumah kita adalah Allah. Kenapa kita takut nak sebut nama tuan rumah? Kan? Kenapa kita perlu takut nak sebut nama tuan rumah kan? Pemilik kepada rumah ni. Pemilik kepada dunia. Kenapa kita takut nak sebut? Sedangkan kalau kita pergi ke rumah raja-raja, kita akan sebut je, ini rumah raja kan. Tuanku punya, ni tuanku punya, ni tuanku punya, ni tuanku punya, ni tuanku punya. Kan? Kita macam mengagungkan. So, itulah ini. Dah okey. Okey, itu saja daripada Biko. Itu saja daripada Biko. Kita jumpa lagi dalam perkongsian. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Semoga anda semua tenang, bahagia, ceria hendaknya. Semoga Biko ni hanya menjalankan Biko hanya menjalankan amanah Biko sebagai manusia. Sebab Biko takut dengan kisah yang kisah si kera. Kalau siapa pernah ingat kisah si kera yang zaman Nabi Musa, kalau aku tak salah, yang ada orang yang tahu, yang beriman, tapi dia tak nasihatkan dekat orang lain kan. Bila dia tak nasihat dekat orang lain, dia turut disumpah sebagai kera walaupun dia tak buat. Walaupun macam-macam kes tu macam ni. Kes tu sebenarnya macam ni. Hari Sabtu adalah hari ibadah waktu zaman Nabi Musa. Tapi bila hari tu adalah hari ibadah dan hari tu juga adalah hari ujian. Sebab hari tu lah banyak sangat ikan-ikan melompat berenang dekat kawasan situ. Kan? Ujian. Lepas tu untuk orang yang beriman, dia tak tangkap walaupun dia nampak ikan tu sangat banyak, sangat meriah. Sebab hasil dagang waktu tu adalah dengan jual ikan. Walaupun ikan tu sangat banyak, sangat meriah, sangat menggairahkan, menguji keimanan untuk tangkap tu sebenarnya. Sebab dia macam tepi-tepi dia dapat kan. Tapi larangan dia adalah jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Lepas tu ada yang tak tangkap, ada yang nasihat, ada yang tangkap. Yang tak tangkap dan tak nasihat, yang tangkap semua disumpah menjadi kera. Tapi yang selamat hanya satu, iaitu orang yang tak buat dan dinasihatkan pada orang lain supaya jangan buat juga kan. Maksudnya kita kena sentiasa berpesan-pesan kan. Biko nak termasuk dalam golongan yang selamat, so Biko nak pesan lah kan. Biko ada pesan. Sekurang-kurangnya Biko ada pesan. Biko ada pesan. So zaman sekarang ni sebenarnya COVID ni sebenarnya kita tengah berperang. Kita kena cari Allah. Tolonglah cari Allah. Tolonglah mendekatkan diri pada Allah. Kalau korang rasa lapar, baca surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah akan datang rezeki. Ada jiran kasih, InsyaAllah akan datang macam-macam. Baca surah Waqi'ah. Kalau siapa yang ada isu pasal makan, baca surah Waqi'ah. Kalau siapa yang ada isu pasal fikiran, istighfar dan selawat. Istighfar dan selawat. Kalau fikiran dia macam fikir yang mengarut je,
Istighfar selawat. Kalau pasal makan, baca surah Waqiah. Kalau rasa takut dengan kehadiran COVID tu, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kan? Tak ada mudarat. InsyaAllah tak akan datang mudarat. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Tidak akan ada kemudaratan bagi orang-orang yang yakin dengan Allah, kan? Dengan menyebut nama Allah. Dan itulah yang apa yang ada di bumi dan di langit insya-Allah tidak akan mengefekkan dia, insya-Allah. Banyakkan zikir. Itulah Nabi kata akhir zaman ni manusia, orang Islam adalah dia dekat dengan zikir. Makanan dia adalah zikir. Maksudnya mulut dia ni tak ada benda lain yang dia cakap, hanyalah zikir. Ingat Allah. Sebab sekarang ni adalah tekanan yang mana menguji keimanan. Sekarang ni adalah zaman menguji keimanan. Piko sendiri pun ni kan, lepas Piko live, Piko terus kena sebab memang Piko pun sendiri rasa kalau Piko tak buat pun, Piko pun sama je. Kita sama, manusia sama. Okay, itu sahaja daripada Piko. Semoga semuanya bahagia, sihat, semangat. Keep on strong. Keep strong. Kalau siapa yang ada isu pasal makan, baca surah Waqiah. Kalau siapa ada isu pasal nak bayar sewa rumah ke apa, baca zikir tu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Tiada Tuhan selain Allah, sebenar-benar Sadiqul la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pemilik yang sebenar-benarnya, kan? Pemilik yang sebenar-benar yang nyata. Kan? Pemilik seluruh alam semesta. So, banyakkan bergantung pada Allah. Kalau macam tak ingat zikir pun, sebut Allah banyak kali. Allah. Yakin Allah ada. Allah sentiasa ada. Itu saja daripada Piko. Semoga semuanya selamat, sihat, sejahtera, bahagia hendaknya. Fighting kawan-kawan. Fighting. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.